Kedudukan kita pada hari ini adalah menantikan bilakah sekolah akan dibuka, menantikan bila pula sekolah akan ditutup. Itu saja. Tidak ada polisi ataupun perancangan yang tuntas apa yang akan berlaku pada masa-masa akan datang. Sepatutnya dalam mereformasi sistem pendidikan yang akan kita bina itu nanti mestilah kalis kepada pandemik, mesti adalah kalis kepada masa hadapan, mestilah kalis kepada bencana, supaya andai kata perkara-perkara berlaku di luar jangka, sistem pendidikan ini mampu diteruskan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mempersoalkan, adakah jika sekolah nanti dibuka, tahap murid-murid ini dah divaksinasikan mencapai tahap yang hampir keseluruhannya, semua sekolah akan dibuka bersemuka sama kembali seperti awal tahun 2020 dulu? Adakah ketika itu nanti kaedah PDPR ini, sistem pendidikan pendigitalan yang kita laksanakan sementara semasa pandemik ini, akan ditinggalkan begitu saja? Adakah perkara ini akan dibiarkan begitu saja? Nanti andai kata pandemik itu tiba-tiba muncul semula, kita akan turn back balik kepada PDPR. Ini persoalan yang KPM perlu jawab. Sepatutnya, jika benar PDPR ini akan ditinggalkan begitu saja, jika sekolah bersemuka nanti boleh dilaksanakan, ini adalah salah satu yang amat malang sekali. Lihat kecekapan guru-guru kita, kehebatan guru-guru kita dapat menguasai aspek-aspek pendigitalan dalam pendidikan kerana mereka mempunyai jiwa semangat untuk menyampaikan ilmu walau dengan apa cara sekalipun. Tiba-tiba bila sekolah bersemuka telah dilaksanakan, kaedah-kaedah yang dah belajar masa pendigitalan dulu terpaksa dilupakan, terpaksa ditinggalkan semula. Ini adalah salah satu yang malang bagi negara kita. Sepatutnya saya mencadangkan agar aspek pendigitalan atau PDPR ini juga perlu dimasukkan dalam elemen-elemen sistem pendidikan yang akan diwujudkan nanti jika pihak KPM bersedia untuk mereformasi semula sistem pendidikan negara. Tuan Yang Dipertua, saya melihat kepada kekuatan rakyat Malaysia ini sendiri, di mana walaupun mereka sentiasa mengeluh dan merasa tenat menghadapi bencana pandemik dan PKP ini, namun mereka tetap berkeupayaan ataupun mahu mendahulukan anak-anak mereka dalam aspek pendidikan ini. Jadi yang Tuan Yang Dipertua, saya melihat kepada urusan memudahkan pendidikan negara kita ini juga perlu ada dalam nilai ataupun sistem pendidikan yang akan kita laksanakan nanti, di mana hanyalah mata pelajaran yang perlu sahaja yang perlu dipelajari oleh anak-anak murid kita dari sekolah nanti. Dan kita lihat sekarang ini, sistem pendidikan yang ada sekarang ini, silibus ataupun sukatan yang ada sekarang ini, subjek ataupun mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh murid-murid, khususnya murid-murid sekolah rendah, begitu membebankan. Akhirnya bila mereka masuk ke peringkat sekolah menengah, mereka akan jadi manusia yang malas dan tidak mempercayai apakah keuntungannya mereka belajar bersungguh-sungguh dalam sistem pendidikan negara kita. Inilah menyebabkan pertambahan dari aspek keciciran murid-murid. Bukan keciciran murid-murid itu mampu dilihat atau boleh dilihat saja dengan penguasaan 3M, tapi yang mereka sudah lama tidak hadir ke sekolah, tidak hadir kepada PDPR itu, mereka yang langsung tidak mengambil tahu tentang kedudukan pelajaran mereka, inilah murid-murid cicir. Kerana itu, kita harus menilai semula, betulkah seperti jawapan yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini, kadar keciciran murid-murid ini daripada tahun 2019 kepada 2020 yang PKP itu dilaksanakan, keciciran murid itu semakin berkurang. Malah tambah tahun 2020 ke 2021, keciciran itu
terus berkurang. Ini harus kita pertimbangkan semula dan nilai aspek ini betul-betul. Benarkah ia berlaku di akar umum? Maka itu yang Tuan Yang di-Pertua, saya rasa itu saja apa yang ingin disampaikan oleh saya terkait dengan isu-isu pendidikan sempena perbahasan Titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mudah-mudahan pihak KPM boleh mendengar pandangan ini selaras dengan tanggungjawab kementerian untuk memastikan sistem pendidikan negara kita dilaksanakan secara holistik dan menyeluruh itu kerana dapatnya input-input daripada pandangan rakyat biasa, pembangkang, juga pakar-pakar yang tidak mempunyai kepentingan tertentu sama ada dalam bidang politik ataupun kuasa. Maka itu saja daripada saya, Tuan Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih.